daripada daerah Belait, Kota Minyak, kita terus saja singgah ke daerah Tutong bersama dengan rakan penyampai kita, Masdi Dr. Haji Sarbini. Assalamualaikum, apa kabarnya Masdi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kabar baik pada pagi ini. Alhamdulillah. Rasanya berjanji barangkali Masdi dengan penyampai daripada daerah Belait. Sama ni memakai papal ni Masdi. Ya. Aku betulan kali itu. Kebetulan. Saya kira kan masih lagi daerah Belait tadi. Rupanya sudah Masdi. Rupanya sudah Masdi tidak Tutong. Di daerah Tutong sudah. Rupanya mereka kebetulan memakai baju bertemakan keladi katanya tadi. Terpaksa tak memikirkan satu pantun ni menutupnya ni. Nanti macam yang tadi mengenai dengan keladi. Masdi kan bertanya ni Masdi, bulan Ramadan bakal menemui kita ni. Terasa sudah kerinduan tu Masdi ya. Tadi kami bertanya kepada penyampai rakan kita di daerah Belait dengan Madini, apa yang dimakan Madini yang sering menjadi makanan utama, menu utama untuk sahur. Jadi kalau Madini, madu, kurma dan telur. 4 biji telur. 4 biji telur rebus. Kalau Masdi sendiri macam mana? Kalau saya sendiri, saya kelazimannya mengamalkan pemakanan kurma. Namun kurma ini dikeluarkan bijinya terlebih dahulu dan kemudian direndam selama sehari. Artinya saya akan lakukan sebelum sahur esok pagi lah tu. Dan paginya tu kurma tersebut akan dicampur dengan air susu dan kemudian saya akan meminumkannya lah. Itulah kebiasaannya amalan dan alhamdulillah. Itu sebenarnya satu tips yang saya terbaca pada 2-3 tahun yang lalu dan saya cuba dan tapi memang benarlah yang mana mengamalkan pemakanan seperti ini ketika sahur, ia dapat memberikan tenaga sehingga sungkai. Alhamdulillah, itu satu tips yang baik sebenarnya yang pernah saya terbaca sebelum ini. Dilarutkan di dalam air selama 1 hari. Itu sebenarnya pertama kali saya mendengar. Memang satu perkara yang baru dan ingin juga kita ni cuba ni nanti supaya kita ni kekal bertenaga sepanjang hari. Terima kasih Masdi. Jadi setentunya pelbagai bahan yang dibawakan ni dari daerah Tutong kita serahkan kepada Masdi. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat kepada penonton bersua kita pada pagi ini untuk berkongsi info semasa yang ada kami terima pada hari ini. Dan ada saya kongsikan kepada anda terlebih dahulu yang mana projek impak Ubaya masih lagi diteruskan sehingga hari ini, 25 hari bulan Mac 2022. Dan kepada auda yang ingin menyerahkan sumbangan tersebut, iaitu sumbangan berupa peralatan kebersihan, kesihatan dan juga makanan bernutrisi, yang mana sumbangan ini akan diserahkan kepada golongan warga emas yang kurang berkemampuan. Dan kepada auda yang ingin menghantar sumbangan tersebut, bolehlah menghantarkannya ke pusat belia daerah Tutong dengan meletakkannya di tempat yang telah pun disediakan di pusat belia berkenaan. Dan penerimaan sumbangan pada hari Jumaat adalah dari jam 9 pagi sehingga 11.30 pagi. Dan makluman seterusnya pula ada pada hari ini 25 Mac 2022 akan diadakan majlis ceramah sempena kedatangan bulan Ramadan yang bertajuk Ahlan wa Sahlan ya Ramadan yang akan diadakan di Masjid Pengeran Muda Abdul Wakil, Kudang daerah Tutong pada jam 11.45 pagi ini. Dan ada beberapa makluman semasa akan saya kongsikan. Dan untuk selanjutnya pula, mari kita saksikan terlebih dahulu bahan visual yang kami sediakan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah penonton, dalam tangki biruan ini terdapat 30,000 bibit udang galah yang dikembangbiakkan. Dan kalau kita lihat juga dalam pembiakan udang galah ini banyak faktor yang perlu diambil kira, dan salah satu perkara yang saya ketahui yang mana bibit udang galah ini sensitif kepada bunyi yang bising. Jadi kita akan mengetahui lebih lanjut mengenainya bersama dengan seorang belia yang akan mengongsikan kepada kita ini mengenai dengan penternakan dan juga pembiakan udang galah. Dan untuk itu teruskan kesetiaan anda bersama saya. Mula bergiat aktif dalam bidang penternakan udang galah pada tahun 2021, minat yang tersemat ini telah mendorong Daeng Rabiatul Adawiyah untuk memahirkan diri
dengan mengikuti kursus mahupun jurusan serta melakukan kajian terperinci yang berkaitan dan dipertanggungjawabkan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perilaku serta kitaran hidup udang galah di salah sebuah syarikat aquakultur di Kampung Keramut bagi memastikan pengeluaran bibit udang galah adalah sihat dan berkualiti. Sejujurnya masa awal-awal memang ilmu pun kosong, macam kalau kami minat pun dalam 50 and then masa saya bermula minat start daripada IBTE. So saya mengambil course and tech in aquaculture. Okay. So daripada sana saya mula minat. Tapi yang saya benar-benar minat ni dalam bidang udang. Any udang lah, berbagai-bagai udang. And then tekana and then tersangkut dalam satu attachment itu kena bagi yang berkaitan pasal udang galah lah. And then sambil-sambil itu aku membuat kajian. Membuat kajian pasalnya percuma kan kalau kita ni research saja nada kajian. So saya buat sampai jadi. Antara yang paling penting dan perlu diambil perhatian adalah pada proses ketika induk udang galah menghasilkan telur yang berwarna oranye atau kuning kemerahan, kerana inilah permulaan pembiakan bibit udang galah yang sihat dan oleh itu, bagi memastikan survival rate-nya terjamin di peringkat awal, induk udang galah diletakkan pada drum broodstock yang berasingan dengan induk udang galah yang lain. Ya udah, alhamdulillah bersama saya seorang belia yang berusia sekitar 20-an ya. Dan apa yang saya bangga sebenarnya, orang belia kita ni berani untuk terlibat dalam bidang penternakan ni, alhamdulillah. Dan juga minat yang diterap itu sudah lama. Sudah lama dan ingin dikongsikan di sini ialah mengenai dengan penternakan udang galah. Jadi mungkin boleh tunjukkan kepada kami lah, saya dan juga penonton di sana, mana udang galahnya ni. So, okey. Jadi di sini ni. Di sini udang galahnya. Sorry. Bismillah. Okey, so ni kalau ni kita ni pegang dia ni boleh. So macam ni orang tadi mesti tutup matanya. Okey, bismillah ya. Oh. Okey, tutup matanya. And then tutup ipunya sapit. Macam ni supaya apa nah? Supaya ia indah jumping lah. Supaya ia indah jumping. Terutamanya kalau yang bertalur lah ni orang. Kalau bertalur. So kalau sekiranya kalau ya jumping and then kalau yang bertalur dia jumping, talurnya mudah luruh. So that's why in handling kita ni mesti bisa design. Okey, jadi daripada awal penternakannya tu memanglah daripada induknya tu datang betina. Kemudian macam mana ni seterusnya prosesnya? So and then sekarang prosesnya sekarang selepas dia bertalur atau sekarang kan, so kami mengambil masa dalam 3 hari lah untuk ia membreeding semua, untuk membreeding ia punya talur-talur itu kan. And then sekarang dalam proses zoea sampai mysis, and then sekarang larvae, and then sekarang post larvae, lepas tu sekarang mature adult, lepas tu berpusing cycle-nya. Ya itulah ya, putaran bagi udang galah. Jadi di sana ada kolam juga, mungkin boleh kongsikan. Baik, di sini apa ni? Ditempatkan apa di dalam ni? Di sini kami tempatkan namanya zoea. Okay, zoea kira umurnya dalam seminggu lebih. Seminggu lebih. Okay. Zoea ni kiranya macam talur udang atau lah? Ya, talur udang itu, tapi yang sudah pacah. Oh, yang sudah pacah. Yang sudah pacah. Okay. Jadi kalau di sini saya ada nampak tertera di sini sebanyak 26,000 zoea. Yes. Dan baru disimpan dalam ni pada 3 hari bulan Mac 2022. Ya. Jadi kalau dilihat sini ada juga tergantung atau bergantung di sana adalah suhu termometer. Jadi memang perlu kita ni mengambil kirakan suhunya lah. Macam mana tu? Okay. So kira suhu dalam tangkian ni, setiap tangki mesti kita maintain dalam 28 ke 31. Okay? 28 ke 31 saja. Other than that, kalau more higher daripada 31 tu,
ia akan masak tu di sini. Ia akan masak, kira mati lah. Kira mati. So kalau sekiranya rendah daripada tu, itu dah boleh tak, pasal diorang mudah kesadukan dan mati. So that's why kita ni mesti maintain yang punya suhu lah. Jadi itu optimum suhu yang perlu kita ni kekalkan untuk kehidupan Zoya. Zoya. Dan kemudian kalau dari segi airnya ni sudah tentu penting untuk kita ni ambil berang. Yes, of course, mesti. And then okay, kalau dalam water quality ni, ya water quality dalam udang galah ni and mana-mana juga aquaculture ia memainkan peranan yang paling penting lah. Okay. So ia punya amonia ni mesti dalam kosong lah. Tapi tidak mustahil pulang tu kalau ia akan menyecah 2.5. Itu still kira okey lah. Tapi jangan lebih daripada itu. Okay? If lebih daripada itu, diorang akan mati. Bibit anak udang galah akan berada di dalam kolam tersebut selama 45 hari, iaitu sehingga mencecah peringkat post larvae sebelum ia dapat dijual. Dan antara cara terbaik untuk memastikan pertumbuhan yang baik bagi bibit tersebut adalah dengan memastikan kualiti air bahal yang baik dari segi pH-nya, suhu, kandungan nitrat, amonia dan kewujudan dissolved oxygen dan aeration yang mencukupi di dalam kolam tersebut. Selain itu, penggunaan substrat juga perlu dalam kolam bagi memastikan anak udang galah survive sewaktu ia bertukar kulit. Antara hal penting juga adalah dari segi pemberian makanan. Udang galah memerlukan zat, khasiat dan sukatan makanan yang tertentu mengikut umur dan saiz tumbesarannya. Bagi bibit udang galah di peringkat Zoya, Artemia diternak dan melalui kaedah saifon dan seterusnya diberikan Artemia tersebut pada bibit udang galah. Makanan jenis pellet pula antara makanan yang diberikan pada larvae, post larvae dan udang galah mengikut saiz udang itu sendiri. Sotong rebus juga antara makanan udang galah yang sesuai diberikan. Ya, udah penonton, di sini merupakan tempat induk udang galah. Dan di dalam itu nampak tadi kan ada udang galahnya. Dan udang galah ni merupakan spesies udang terbesar di dunia yang boleh membesar sehingga mencecah 30 cm. Dan juga difahamkan tadi mengapa mereka menyimpan jaring berwarna hitam ni, kerana udang galah ni tidak boleh terlampau terus terkena pancaran cahaya matahari. Jadi apa yang penting ia mesti dalam keadaan yang kurang terdedah kepada cahaya matahari untuk tumbusarannya juga dan untuk mengurangkan stres kepada udang galah ni. Jadi ia punya bibitnya tu ataupun anak yang akan lahir tu dalam keadaan yang sihat. Dan saya rasa sudah sampai di sini saja kita buat bersama, dan insya-Allah kita akan bersama lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.